Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Rafizi mendedahkan satu senarai yang paling mengejutkan Anwar Ibrahim. Rafizi umum senarai calon teruji mampu bawa PKR ke depan. Saat ini, pemilihan PKR semakin panas dan semakin menghampiri bahangnya. Kurang 48 jam lagi, Rafizi atau Nurul Izzah yang akan menjadi timbalan presiden parti PKR yang baru. Siapakah yang akan menang ditentukan oleh undi daripada anda semua. Namun senarai yang dinyatakan oleh Rafizi ini memang agak mengejutkan ramai pihak. Kerana nama-nama yang disenaraikan Rafizi adalah nama yang mungkin anda tak pernah tahu. Ini dia, senarai calon yang teruji mampu bawa PKR ke depan yang diberikan oleh Rafizi kepada anda semua. Dengan kurang 48 jam lagi sebelum pengundian untuk pemilihan Majlis Pimpinan Pusat MPP PKR, Timbalan Presiden Rafizi Ramli menyenaraikan calon-calon pilihannya untuk jawatan-jawatan penting dalam parti. Selain kerusi MPP, mereka yang disenaraikan itu katanya sejajar dengan seruan Hiruk, hidupkan idealisme reformasi dalam ujian kuasa yang diterajuinya untuk menyandang jawatan termasuk naib presiden, jawatan sayap pemuda AMK dan juga wanita. Mereka secara langsung akan mencabar puak yang diketuai pesaingnya, Naib Presiden Nurul Izzah Anwar. Dalam beberapa minggu ini, saya telah menerima pelbagai pandangan dan mesej daripada anggota akar umbi yang mahukan barisan kepimpinan yang teguh, membawa semangat reformasi setia dan bukan sekadar mengejar kedudukan, kata Rafizi Ramli lagi. Jika melihat apa yang beliau katakan ini, sudah tentu ramai yang bersetuju bahawa sesebuah parti maupun gerakan perlulah mempunyai pemimpin yang benar-benar membawa semangat reformasi yang setia dan bukan sekadar mengejar kedudukan, apalagi mau mengejar kekayaan dan wang ringgit. Orang-orang seperti inilah yang akan menghancurkan mana-mana parti, mana-mana pakatan. Jadi amatlah setuju seperti yang dikatakan Rafizi. Cabaran kita hari ini adalah memilih pimpinan yang mampu kekal, berpegang kepada idealisme reformasi walaupun diuji dengan kuasa, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Menurut Rafizi, PKR hari ini berdepan dengan persaingan daripada pelbagai kumpulan, tetapi masa depan parti hanya boleh dibina oleh mereka yang sudah teruji dan kekal setia pada prinsip. Hiruk, hidupkan idealisme reformasi dalam ujian kuasa, bukan sekadar slogan, kata Rafizi. Ia adalah seruan untuk mengembalikan roh perjuangan PKR agar kita terus berpijak di atas kekuatan sendiri, kata beliau lagi. Antara 11 calon yang bersaing untuk 4 slot naib presiden parti, Rafizi menyenaraikan 4 sebagai sebahagian daripada pasukannya, iaitu G. Manivanan, setiausaha politik kepada Presiden PKR, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Ling Kang, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar Nik Nazmi Nik Ahmad dan Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun. Di peringkat MPP, Rafizi menyenaraikan 25 nama daripada 88 calon untuk 20 jawatan yang akan dipilih. Senarainya termasuk timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Akmal Nasir, bersama 7 ahli parlimen dan sekurang-kurangnya 3 adun. Bagi ketua wanita, Rafizi menamakan ahli parlimen Ampang, Rodzia Ismail,
yang juga adalah timbalan pengarah pilihan raya PKR sebagai calon pilihannya yang akan berdepan dengan Fadlina Siddiq yang mempertahankan jawatannya. Dalam Sayap Pemuda, Exco Pemuda semasa Arsyad Hasni adalah pilihan Rafizi sebagai timbalan ketua. Timbalan ketua semasa ialah Kamil Abdul Munim, menang tanpa bertanding jawatan ketua AMK. Kata Rafizi, saya pulangkan pilihan kepada perwakilan dari seluruh negara. Sebagai perwakilan cabang masing-masing, saudara dan saudari membawa suara akar umbi. Tanggung jawab ini besar untuk memastikan parti kekal di landasan reformasi dan tidak tersasar daripada perjuangan asal, kata Rafizi lagi. Belum kita berpisah, siapa pula pilihan untuk Anda semua? Paling penting sekali, pada pendapat Anda, mampukah Rafizi mempertahankan jawatan timbalan Presiden PKR dan dikalahkan oleh Nurul Izzah Anwar? Siapa pilihan Anda? Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang mula mempersoalkan, adakah dengan pengakuan dan juga pendedahan Rafizi Ramli ini akan menyebabkan beliau dipecat daripada PKR? Ramai juga yang optimis bahawa ianya hanyalah sementara. Pergelutan dalam pemilihan timbalan Presiden PKR kini menjadi makin panas menjelang pemilihannya. Rafizi makin menguatkan serangan-serangan dan juga cuba untuk mempertahankan jawatan tersebut. Kali ini, Rafizi tanpa berlapik-lapik mempersoal kuasa khas Presiden, layanan istimewa Ramanan. Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli mempersoalkan layanan istimewa yang diberikan kepada calon naib Presiden Ramanan yang didakwa membelihkan timbalan menteri itu naik pangkat dalam masa kurang 4 tahun selepas menjadi ahli parti. Bercakap dalam ceramah jelajah hiruk di Johor Bahru malam tadi, dia menyeru akar umbi untuk menamatkan kuasa khas yang dipegang oleh Presiden Parti bagi memberi pengecualian kepada mana-mana ahli baru untuk bertanding dalam pemilihan parti atau pilihan raya. Sebab itu, orang luar tanya macam mana bekas bendahari MIC yang baru meletak jawatan selepas 6 bulan, baru masuk parti terus dapat kerusi Parlimen Sungai Buloh. Selamat, kata beliau. Tak sampai setahun lepas itu dapat jadi timbalan menteri. Tak sampai 4 tahun dalam parti, kata Rafizi lagi. Sekarang nak jadi naib presiden parti, sebab apa? Sebab bagi pelepasan lah, kata beliau. Jadi saya ulang sekali lagi, setuju ke tidak, lepas ini tidak ada lagi kuasa sesiapapun untuk bagi pelepasan kepada anggota parti lain untuk masuk bertanding dalam parti ini, katanya. Menteri Ekonomi itu mencadangkan agar ahli baru perlu membuktikan nilai dan kesetiaan mereka kepada parti terlebih dahulu sebelum dibenarkan memegang sebarang jawatan. Ini mesti dilakukan dengan bermula sebagai ahli biasa dan memanjat tangga dengan melakukan kerja-kerja parti di lapangan, tambahnya lagi. Ramai yang bersetuju sebenarnya dengan apa yang dicadangkan oleh Rafizi ini. Rafizi mencadangkan supaya semua kepimpinan dan semua ahli yang ingin memanjat jawatan maupun kuasa dalam parti perlu melakukannya seperti mana orang lain, yaitu memanjat tangga dengan melakukan kerja-kerja parti di lapangan, bukannya kerana jawatan secara pelepasan, bukannya kerana pribadi individu itu dapat kenaikan secara tiba-tiba. Ianya harus bermula daripada bawah, kata Rafizi. Rafizi seterusnya mencadangkan mana-mana pendatang baru mesti menjadi ahli PKR sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum dibenarkan bertanding bagi sebarang jawatan parti. Ini adalah satu cadangan yang baik. Ini bagi menunjukkan kesetiaan dan juga membuktikan keluhuran
kesetiaan ahli tersebut selama 5 tahun terlebih dahulu. Takut-takut nanti selepas menang, kalau dia cepat dapat, dia juga tidak akan menghargainya. Bak kata orang, benda yang dia dapat senang, sukar untuk dihargai. Benda yang sukar diperoleh akan dihargai sampai ke titisan darah yang terakhir. Oleh sebab itulah, amatlah penting seorang itu mendapatkannya secara bersungguh-sungguh terlebih dahulu. Ini kata Rafizi bagi mengelak PKR daripada diceroboh oleh pihak luar yang cuba membeli parti itu dengan menggunakan kekayaan dan pengaruh mereka. Kata Rafizi, saya nak sebut secara terbuka. Saudara-saudari, setuju tak kita dah lalui proses ini berkali-kali, kata beliau. Setiap kali pemilihan, dia mesti ada bocor. Geng-geng yang kita tak kenal, Datuk Khayala, Taukela masuk secara tiba-tiba dalam pemilihan PKR, kata Rafizi. Kemudian, macam-macam akan berlaku dalam parti kita sehingga semua bergolak. Jadi, setuju tak kita kena tetapkan mesti menjadi anggota parti sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum boleh bertanding. Soal ahli parlimen pandan itu sambil disambut sorakan penonton. Rafizi berkata sudah sampai masanya Presiden Parti tidak boleh lagi memegang kuasa khas untuk mengecualikan sesiapa daripada peraturan parti. Tapi saya nak menyuarakan suara hasrat akar umbi kepada Presiden Anwar Ibrahim. Selama ini, satu kuasa yang diberikan kepada Anwar sebagai Presiden, kalaupun anggota itu tak cukup 1 tahun, dengan pelepasan Presiden, dia boleh bertanding. Saya nak minta kita batalkan pelepasan itu 100%. Tak boleh dah, kata Rafizi lagi. Saya sebut pada Presiden, dia kata saya tak tahu, orang bagi kad saya tanda tangan. Saya beritahu Presiden, tak bolehlah macam tu Datuk Seri, kata Rafizi sambil menambah. Tindakan sedemikian akan menyebabkan ramai mengintai peluang, menyertai PKR dan memalukan parti itu. Ramanan menyertai PKR pada tahun 2020 selepas meninggalkan MIC. Pada pilihan raya umum 2022, Anwar membuat kenyataan mengejutkan dengan mencalonkan Ramanan untuk bertanding di kerusi Parlimen Sungai Buloh hanya beberapa jam sebelum majlis pengumuman calon PKR. Keputusan Anwar itu berbeza dengan jawatan kuasa pemilihan calon parti itu pada mulanya mencadangkan agar R. Sivarasa mempertahankan kerusi parlimennya. Ramanan berjaya menewaskan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin daripada Barisan Nasional dan 5 yang lain dengan majoriti yang tipis. Pada April 2023, Ramanan yang juga timbalan Ketua Penerangan PKR dilantik pengerusi jawatan kuasa pasukan petugas khas JPPK, Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra. Pada Disember 2023, Ramanan dilantik sebagai timbalan menteri. Saudara, apa pula pendapat anda untuk isu kali ini? Sebenarnya pendedahan daripada Rafizi Ramli ini amatlah baik untuk semua kita ketahui. Dan ramai yang bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Rafizi sebenarnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jumpa lagi.